Hush, laptop terus ah. Oi, dahsyat boh. Semalam tak ada nak pergi Ustaz sama. Ada kelas Ustaz Mizi. Tembung. Sayang ha? 3 orang ni tak, kat Indonesia tak bayar. Free. Sebab kau 3 orang ni Budak Indonesia tak, tu lain. Tu lain, tu umum. Ni tak khusus sama juga masa dia, tapi bukan sebezimnya. Bagi ke orang lain. Yang minggu depan tu kat mana? Bukit Masjid Bukit apa? Kat mana? Jauh? Jauh ni. Aduh sayang tak lagi. Ustaz pengurusi. Patut sayang tak lagi. Ya habis awal lalu habis ke 5 kan. Daurah. Habis ke 2. Kalau ke 5 habis pi tak habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Dapat lagi kita meneruskan pada majlis yang ke-9. Pada majlis yang ke-9 bacaan kitab pedoman sembahyang berjemaah. Sebelum kita mulakan pembacaan kitab kita yang dulu berkenaan dengan pendapat yang khilaf antara menjadi muwafiq dan menjadi masbuk tu pada dhabit yang ke-6, muka surat berapa ni? Muka surat 8 ni. Boleh tengok balik muka surat 8 dhabit nombor 6. Muka surat 8 dhabit nombor 6. Kita ambil terus pada kata Nihayatul Muhtaj tu. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj karya Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala kata sebahagian ulama' jikalau makmum menyalahi imam untuk menyempurnakan tasyahud awal. Tasyahud awal dia nak bagi perhabis. Tu imam dah naik rakaat seterusnya nak baca surah dah. Tapi dia nak sempurnakan tahiyat awal. Boleh tak? Boleh. Itu dituntut, dia kata. Maka jadilah makmum tadi sebagai makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq dengan mana apa? Dia naik rakaat, lepas habis dia baca tasyahud tu, dia naik rakaat tu, tiba-tiba dia tak dapat masa baca qadar baca Fatihah. Asalnya takrif muwafiq ni ialah dapat masa qadar baca Fatihah ketika berdiri dengan imam. Tiba-tiba tak dapat. Macam mana hukum dia? Hukum dia tetap muwafiq kerana dia ingin menyempurnakan tasyahud awal. Itu pandangan yang aujah kata Imam Ramli. Sebab tu kita kata
Silap lah itu minggu lepas kita kata Imam Romli kata masbuk, bukan masbuk, muafiq lah. Ini dia kata pendapat ini yang aujah, yang lebih aujah. Aujah ni tak nak terjemuh ni. Biarkan dengan bacaan dia begitu. Aujah Aujah ni ialah pandangan yang lebih ke depan dalam pandangan-pandangan ashab Syafi'iyah. Kemudian kita turun syarah al-irsyad tu. Syarah al-irsyad namanya al-imdadu syarhul irsyad, karya Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar rahimahullah mensyaratkan untuk keharusan berselisih dengan imam pada tasyahud awal untuk menyempurnakan bacaannya, bahawa tidak menyalahi dan berselisih dengan imam melebihi 2 rukun fi'li secara berturut-turut. Ni pandangan ini menunjukkan dia ambil pandangan masbuk lah. Ambil pandangan yang masbuk. Betul lah. Dalam kitab Musalli pun begitu juga. Syekh Ibn Hajar dia masuk dalam kategori masbuk. Syekh Romli masuk kategori muwafiq, dimaafkan 3 rukun yang panjang. Hari itulah nak betul. Nak mentahqiqkan lagi, kita buka kitab Fathul Ali. Kitab Fathul Ali ni ialah himpunan khilaf antara Ibn Hajar dengan Syekh Romli sahaja. Dalam bab ibadat ikut, dia tak semua. Dalam bab ibadat sahaja khilaf antara Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar. Tu boleh tengok muka surat 641 cetakan Darul Minhaj. Dia kata jalasa ma'a imamihi, telah duduk makmum bersama imamnya, li tasyahudil awwali, untuk tasyahud awal. Falamma qama minhu imamuhu, maka tatkala telah berdiri imam daripada tasyahud, maka imam makmum tadi masih duduk. Kenapa? Liyakmula tasyahudahu, kerana untuk menyempurnakan tasyahudnya. Falamma intasaba, maka tatkala makmum tadi berdiri tegak, wajada imamahu raki'an, dia mendapati imam dia itu tengah rukuk, au qaribun ayyarka', ataupun on the way nak rukuk, fahuwa mutakhallifun bighairi udhrin, maka makmum tadi dia bersalahan, menyalahi ataupun berselisih dengan imam tanpa uzur. Fala yaghtafiru lil muwafiqi, maka tidak diberi maaf untuk menjadi sebagai makmum muwafiq, alladhi ta'ammada tarkal fatihati, yang mana dia sengaja meninggalkan bacaan Fatihah, illa li'udhrin, melainkan dengan uzur. Fa in atamma fatihatahu, maka kalau makmum tadi menyempurnakan bacaan Fatihah, qabla huwi imamihi, sebelum on the way turunnya tu imam itu, lisujudi, untuk sujud, adrakar raka'ata, maka dia dapat rakaat. Jadi kalau dia dapat sempurnakan bacaan Fatihah sekali lagi, boleh? Apa tadi? Kalau tu imam kalau makmum tadi dia sempurnakan bacaan Fatihah sebelum tu imam on the way turun ke sujud, maka dia dapat rakaat lah. Jadi kalau dia itu on the way turun ke sujud, makmum masih lagi baca Fatihah, maka boleh batal sembahyang dia, kerana tertinggal daripada imam 2 rukun fi'li, iaitu rukuk dan i'tidah. Dia macam masbuk. Nawal mufaraqah, maka dia perlu wa illam yutimmuha wa illam yutimmaha, maka kalau dia tidak sempurnakan bacaan Fatihah qabla huwihi, sebelum tu imam on the way turun sujud, nawal mufaraqata, maka hendaklah dia niat mufaraqah. Kena niat mufaraqah lah. Kalau dia nak sempurnakan bacaan Fatihah juga dalam keadaan imam dah not on the way turun ke sujud, not on the way belum lagi, tapi not on the way turun ke sujud, maka dia kena niat mufaraqah waktu itu. Wajara ala nazmi salatihi, dan berjalanlah dia atas aturan sembahyang dia. Lepas habis baca Fatihah, rukuk sendiri, tidak sendiri, sebab dia sudah mufaraqah. Fa in khalafa, maka jika dia bercanggah juga, yakni dia tak mau niat mufaraqah, batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Semua ni inda hajim, di sisi Ibnu Hajar. Wa inda Muhammad Romli, di sisi Muhammad Romli, muwafiqun, dia jadi imam muwafiq, makmum yang muwafiq. Yaghtafiru lahu ma marra, maka diampunkan ataupun dimaafkan baginya, yughtafaru lahu ma marra, diampunkan, dimaafkan baginya, bagi makmum tadi apa yang telah lalu, iaitu dimaafkan 3 rukun panjang. Yu'dharu ila 3 arkanin tawilah, iaitu diuzurkan kepada 3 rukun yang panjang. Itulah. Itu dalam kitab Fathul Ali. Habis. Maka sambung bacaan kitab kita, muka surat 8 dalam kunut tu, dan adapun kunut. Situ kita berhenti dulu. Mana dia? Hilang dah.
وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Tuan Guru Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu taala, dia kata, dan adapun kunut, maka tiada wajib muafakat padanya, pada imam itu, pada perbuat. Okay. Ni kunut dulu dalam bab tasyahud awal. Ni bab kunut pula. Mana apa bab kunut? Makna kalau tu imam tinggal, perlu buat ke tidak, ataupun ikut tu imam tinggal juga. Kalau tu imam buat, adakah boleh tinggal, ataupun kena turut tu imam kunut juga. Okey, macam mana? Ni dia kata. Dan adapun kunut, maka tiada wajib muafakat, yakni tiada wajib oleh makmum muafakat padanya pada imam, muafakat pada perbuat dan pada tinggal. Tak wajib muafakat. Yakni tak wajib sama untuk imam lah. Kalau tu imam tinggal kunut, kita boleh baca kunut. Kalau tu imam baca kunut, kita boleh tinggal kunut. Itu maksud dia. Maka pergi kepada dhabit kita, muka surat 8, dhabit nombor 8. Kata musannif rahimahullahu ta'ala kunut. Okey, kunut. Dalam Hasyiah I'anah At-Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu ta'ala kata, ini merupakan contoh untuk perkara sunat yang tidak keji pada menyalahi oleh makmum akan imam. Kan syarat dia hari itu, dia kata muafakat. Makmum mesti muafakat dengan imam pada segala sunat yang jahat menyalahi. Tapi dalam bab kunut ni, dia kategori kalau makmum menyalahi tu imam, dia tidak keji. Okay? Itu adalah Hasyiah I'anah sebut. Seumpama kunut juga ialah duduk istirahah. Hari tu juga duduk istirahah. Tu imam buat duduk istirahah, kita tak buat pun boleh. Ataupun tu imam tinggal duduk istirahah, kita buat pun boleh. Tak ada masalah. Dia macam kunut. Maka tidak memudaratkan sembahyang makmum apabila makmum mendatangkan duduk istirahah, yakni buatlah, sedangkan imam tidak melakukannya. Begitu jugalah sebaliknya. Habis. Tu dhabit pada kunut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika meninggal imam, yakni meninggal oleh imam, maf'ulun bih akan kunut, jawab sunat makmum menyalahi imam. Jadi kalau masalah imam malah buat kunut, imam tak buat kunut, kita macam mana? Makmum sunat menyalahi. Sunat menyalahi makna buatlah kunut tu. Buatlah kunut itu, menyalahi imam. Kenapa? Kerana membaca kunut jika mengetahui makmum mendapat akan imam. Okey, ni syarat. Ni qaid. Gini qaid. Kerana membaca kunut jika mengetahui makmum, yakni mengetahui oleh makmum mendapat akan imam di dalam sujud yang pertama. Ni apa ni? Okay, kan kita kata bahawasanya tidak boleh mendahului ataupun imam itu mendahului dua rukun fi'li. Apa-apalah rukun fi'li, sama ada pendek atau panjang. Jadi kalau kita menyalahi tu imam nak baca kunut juga, tu imam tak buat kunut, dia terus turun sujud. Dia terus turun sujud, kita duk baca kunut contohnya. Jadi bila kita baca kunut boleh kalau kita tahu bahawasanya bila habis kita baca kunut tu kita boleh dapat sujud pertama bersama dengan tu imam. Itu baru satu rukun ya, baru satu rukun. Okey, kalau kita dapat tahu. Kalau dapat tahu, dia ada tafsir lagi. Kalau dapat tahu kita dapat tahu dapat sujud sama tu imam, satu. Dapat tahu kita dapat bersama dengan tu imam waktu duduk antara dua sujud, satu. Dapat tahu kita ni boleh dapat dengan tu imam pada sujud yang kedua, satu. Tiga. Ni kalau yang ni sunat. Sunat bila tu imam makmum sunat baca kunut sedangkan imam tinggal baca kunut, iaitu bila makmum tadi mengetahui dan boleh yakin ataupun zan kata dia boleh dapat sujud imam, yang dia boleh dapat, dia boleh go, dia dapat juga dia dapat ke posisi imam sujud pertama kalau dia buat kunut. Contoh dia turun, tu imam turun, Allahu Akbar sujud, dia pun baca kunut. Bila dia baca kunut tu dia boleh habis dan dapat ke posisi tu imam yang sedang sujud pertama. Kalau dia tahu gitu sunat. Faham itu Okey, tengok dhabit nombor 9, kata musannif sujud yang pertama.
Dalam Hasyiah Al-Kubra 'ala al-Manhajil Qawim, dalam Hasyiah Al-Kubra 'ala al-Manhajil Qawim karangan Syekh Sulaiman Al-Kurdi rahimahullah, tu atas tu, yang hijau tu. Dan dalam Hasyiah I'anatut Talibin 'ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil Ain bi Muhimmatid Din karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah, dia kata ini menunjukkan jikalau makmum mengetahui dengan melaksanakan kunut tersebut dia masih mampu mendapati imam pada sujud yang pertama, maka sunat dia berselisih dengan imam melalui baca kunut. Gitulah. Tu dalam ibarat pedoman. Tu satu masalah. Masalah kedua, jikalau makmum mengetahui bahawa kunutnya tidak akan sempurna melainkan selepas imam duduk antara dua sujud, lain tu, maka makruh dia berselisih atau menyalahi imam dengan membaca kunut. Jadi kalau dia baca kunut, dia baca kunut dia tu tidak akan sempurna. Yakni dia tahu kunut aku ni tak akan habis melainkan akan habis bila tu imam duduk antara dua sujud. Kalau dia tahu gitu, maka makruh dia baca kunut, tak sunat dah. Okey, masalah kedua. Masalah ketiga, jikalau makmum mengetahui bahawa kunutnya tidak akan sempurna melainkan selepas imam turun sujud yang kedua, maka haram dia menyalahi imam dengan membaca kunut. Sebab apa? Sebab dah tertinggal dua rukun dah. Sujud pertama dengan duduk antara dua sujud. Jadi kalau dia masih dalam keadaan i'tidal dan dia on the way turun ke sujud makmum yang kedua tu, dia on the way turun sujud yang kedua oleh imam itu, maka kalau dia tak niat mufaraqah boleh batal. Sebab tu kalau dia itu walaupun tu imam sujud kali yang pertama, dia nak baca kunut, tapi dia tahu kunut ini kalau aku baca panjang ni confirm aku dapat sama dengan tu imam bila confirm aku dapat habiskan kunut apabila tu imam sujud yang kedua, maka haram dia baca kunut waktu itu. Ni pedoman tak sebut, dalam Hasyiah sebut. Jikalau makmum tidak tunduk untuk sujud yang pertama selepas membaca kunut, melainkan selepas imam hendak tunduk sujud yang kedua, maka batal sembahyang makmum. Yalah, sebab tertinggal dua rukun. Dia on the way turun sujud kedua, makmum masih lagi dalam keadaan tegak, masih lagi dalam keadaan menghabiskan kunut, dia tidak turun sujud yang pertama, maka batal lah, kerana tertinggal dua rukun fi'li. Tu. Kesemua masalah ini akan disebutkan oleh musannif selepas ni. Dia sebut musannif, kita apalah. Habis. Masuk balik. Dan jika mengetahui makmum mendapat, ni yang kita sebut ni. Dan jika mengetahui makmum mendapat akan imam di dalam duduk imam antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Dia tahu kalau baca kunut ni akan habis bila tu imam berada di posisi duduk antara dua sujud. Macam mana? Makruh makmum menyalahi. Menyalahi yakni menyalahi tu imam. Makruh makmum tadi menyalahi tu imam dengan makna makruh dia membaca kunut menyalahi tu imam yang tak baca kunut. Kalau dia tahu habisnya kunut itu ketika imam duduk antara dua sujud. Kemudian, dan jika mengetahui makmum bahwasanya tiada sempurna kunutnya kunut makmum, melainkan kemudian daripada turun imam bagi sujud yang kedua, haram atas makmum menyalahi, yakni menyalahi akan imam tadi dengan makna haram dia baca kunut dah kalau dia tahu bacaan kunut dia ini akan menyebabkan turunnya imam kepada sujud yang kedua. Maka dia itu haram sebab tertinggal dua rukun bersama dengan tu imam. Yang mana tertinggal dengan tu imam dua rukun sama ada panjang atau pendek, itu batal sembahyang dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Itu semua dah dalam Hasyiah, dia ambil dalam i'anah ni. Dan tadi haram atau menyalahi. Maka jika menyalahi makmum akan imam kerana membaca kunut dan tiada turun ia makmum bagi sujud yang pertama, melainkan kemudian yakni selepas daripada tunduk imam makmum bagi sujud yang kedua, niscaya batal sembahyang makmum. Batal sembahyang. Sebab apa? Tertinggal dua rukun yang panjang. Tertinggal dua rukun yang panjang. Tu terbalik ni. Okey. Habis. Ni saya batal lah sembahyangnya. Tengok muka surat 9 dhabit nombor 1. Tengok muka surat 9 dhabit nombor 1, kata musannif ni saya batal sembahyangnya.
Dalam Hasyiah I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu taala sebut, kenapa imam tidak membaca kunut dan makmum membaca kunut tidak membatalkan sembahyangnya? Sebab apa imam tak baca kunut, makmum baca kunut tak batal sembahyang? Sedangkan imam tidak melakukan tasyahud awal. Jika makmum melakukannya juga, ia boleh membatalkan sembahyang makmum. Betul lah tu. Kenapa imam tidak membaca kunut dan makmum membacanya tidak membatalkan sembahyang? Betul lah. Sedangkan imam tidak melakukan tasyahud awal, jika makmum melakukannya juga, ia boleh membatalkan sembahyang makmum. Maknanya dia membandingkan masalah kunut dengan masalah tasyahud awal. Dulu tasyahud awal dia kata, kalau imam tak buat tasyahud awal dan dia tak duduk istirahat, kita pergi buat juga, batal. Tapi kenapa sekarang ni masalah kunut, kalau tu imam tak buat, kita buat tak batal? Jawapannya, hal ini kerana tasyahud awal batal kerana makmum telah melakukan suatu perbuatan sembahyang yang imam sendiri tidak melakukannya. Imam tak duduk istirahat pun tidak. Kalau duduk istirahat, ya betul, bolehlah. Sebab dia dah melakukan perbuatan yang sama macam imam, iaitu duduk. Sekarang ni duduk istirahat tak buat, duduk tasyahud awal tak buat, kita pergi buat, mana kita melakukan perbuatan yang tak dibuat imam. Sedangkan kunut, meskipun imam tidak membacanya, namun dia dalam keadaan berdiri sebelum turun sujud yang pertama. Dia buat berdiri tu. Kunut tu dalam keadaan berdiri. Dan imam sekarang ni buat berdiri tu. Jadi tak ada masalah lah. Maka makmum yang memanjangkan bacaan yang berdiri i'tidal itu tidak menunjukkan suatu perkara yang keji pada menyalahi imam. Tak ada masalah lah. Masalah tasyahud tak boleh batal, jadi batal sebab apa? Sebab masalahnya imam dia tu tak duduk tasyahud dan tak duduk istirahat. Kalau duduk istirahat bolehlah macam dulu tu dia kata. Sekarang ni kunut boleh sebab apa? Sebab imam berdiri untuk i'tidal hak rukun tu. Jadi dia buat perbuatan berdiri dan kunut pun dalam keadaan berdiri. Maka tak ada masalah lah dia menyalahi tu imam dalam masalah kunut. Dan menyalahi itu imam di sini tidak membawa kepada keji. Tidak menyalahi yang sebagai menyalahi yang keji. Itu dia. Kemudian dia kata, begitu juga tidak membatalkan sembahyang makmum apabila makmum mendatangkan tasyahud awal, apabila imam duduk istirahat. Ni hak dulu tu lah. Kerana yang memudaratkan sembahyang, yakni membatalkan sembahyang makmum, hanya sahaja apabila mengadakan duduk yang tidak pernah dibuat oleh imam. Itu yang masalah. Jadi kaedah dalam sembahyang ialah apa yang tak dibuat imam, kalau makmum buat, batal. Apa yang tak dibuat oleh imam, dibuat oleh makmum, batal sembahyang dia. Kecuali bab-bab tertentu seperti sujud sahwi. Sujud sahwi dia buat istisna lah. Dia kata dia buat pengecualian dia. Walaupun imam tak buat, makmum disunatkan buat juga. Kalau disunatkan sujud sahwi lah. Walaupun imam tak buat, maka makmum sunat juga buat. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Kata musannif apa? Masih lagi dalam topik Dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini. Ni Mughnil Muhtaj. Beli hak 8 jilid Darul Faihaq. Jangan 6 jilid. 6 jilid tu ada salah tu. Tu dia betul balik Takut ada orang jual, kita pun pergi beli. Sonok-sonok Darul Faihaq. Darul Faihaq orang jual murah. Memanglah murah. Banyak salah tu. Tu betul balik jadi 8 jilid. Beza tu 6 jilid ke 8 jilid tu. Begitu juga Tuhfatul Muhtaj. Cetakan kedua. Tapi Tuhfatul Muhtaj tak banyak silap kot. Dalam kitab Mughni dan Nihayatul Muhtaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah. Nihayatul Muhtaj tak ada lagi. Dia sedang mentahqiq. Mudah-mudahan siap cepatlah. Katanya, jikalau imam tidak bertasyahud awal, betul kan? Jikalau imam tidak bertasyahud awal, Adin ni dia betul stick terbalik. Orang patut ke sini, dia ke sini. Aduh. Apa yang Adin ni? Jikalau imam tidak bertasyahud awal, akan tetapi dia duduk istirahat. Ni kesimpulan hak dulu ni. Maka tidak harus juga bagi makmum menyalahi perbuatan imam untuk melakukan tasyahud awal. Tu Jikalau imam tidak bertasyahud awal, tetapi dia duduk istirahat, maka tidak harus juga bagi makmum menyalahi perbuatan imam untuk melakukan tasyahud awal.
Jikalau makmum tahu dan sengaja melakukan tasyahud awal juga tanpa imam duduk istirahat, maka jika dia niat, dia tidak niat mufaraqah. Betul lah ni. Macam pelik je. Itu bukan kata boleh. Pasal macam tambah ni. Mana tadi? Muafakat tu imam dengan tasyahud awal. Adapun imam tinggal tasyahud awal dan ia duduk istirahat, maka harus makmum baca tasyahud sebab tiada keji. Silap ni. Silap tulis ni. Kena tengok ni kitab apa ni? Kitab Mughni silap tu big ni rasanya. Jikalau imam tidak bertasyahud awal, akan tetapi dia duduk istirahat, maka tidak harus. Maka harus tu buang tidak. Buang tidak. Maka harus juga bagi makmum menyalahi perbuatan imam untuk melakukan tasyahud awal. Apa bukti kata kena buang tidak? Sebab dalam pedoman dulu sebut dah. Dia kata harus. Tertambahlah tu tidak tu. Jikalau makmum tahu dan sengaja melaksanakan tasyahud awal juga tanpa imam duduk istirahat. Tengok. Ni mukabil ni. Nampak macam pelik lah kalau yang pertama tu. Jadi maknanya kalau makmum tahu dan sengaja melaksanakan tasyahud juga tanpa imam duduk istirahat, maka jika dia tidak niat mufaraqah, niscaya batal sembahyangnya. Sebab apa? Sebab macam tadi, kerana dia telah melakukan perbuatan yang tak dibuat oleh imam. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak dibuat oleh imam, maka batal sembahyang dia. Melainkan dia niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah tak apalah. Bahkan disunatkan niat mufaraqah, dianjurkan niat mufaraqah kalau tu imam tak buat tasyahud awal. Ada. Mungkin lepas ni ada. Tapi tak tahu kat mana tu. Jikalau makmum mufaraqah, baru kata. Jikalau makmum mufaraqah dalam keadaan tersebut, maka ia dikira sebagai mufaraqah yang diuzurkan syarak. Tak ada masalah. Kerana makmum mendatangkan, bila kata mufaraqah yang diuzurkan syarak, makna dia tetap dapat fadilat berjemaah. Tak dapat 27 darjat tu. Bukannya hilang tak. Kalau ada uzur. Kalau ada uzur, mufaraqah yang ada uzur, setiap mufaraqah yang ada uzur, maka dia masih mendapat 27 darjat. Kalau mufaraqah yang tidak ada uzur, maka tak dapat 27 darjat. Kerana makmum tadi, bahkan lebih utama, lebih afdal makmum mufaraqah daripada mengikut imam yang meninggalkan tasyahud awal. Bahkan lebih afdal lah. Biasanya dalam kaedah bab sembahyang jemaah ni, mutaba'atu afdal minal mufaraqah. Ikut tu imam lebih afdal daripada mufaraqah. Tiba-tiba bab tasyahud awal ni, bila imam tinggal tasyahud awal, lebih afdal untuk dia mufaraqah pula. Sebab dia sunat ab'ad, sunat yang sangat besar lah. Yang mana kalau tinggal tu boleh menyebabkan sujud sahwi. Jikalau makmum belum menyempurnakan bacaan tasyahud awal, sedangkan imam sudah selesai bacaan tasyahud awal, dan imam berdiri pada rakaat seterusnya, maka harus bagi makmum untuk menyempurnakan bacaan tasyahud awal. Itulah macam tadi. Bahkan sunat untuk dia sempurnakan. Bukan itu sahaja, bahkan disunatkan bagi makmum menyalahi imam ketika itu, iaitu ketika nak menyempurnakan bacaan tasyahud awal, dengan syarat jikalau makmum mengetahui bahawasanya dia dapat membaca Fatihah dengan tu bukan dengan sempurna sebelum imam rukuk. Ni kalau atas pandangan yang kata masbuk lah. Kalau atas pandangan yang kata muafiq kawan ni, tak ada salah dia ni. Dan pandangan yang kata muafiq itulah yang aujah. Adapun jikalau makmum tidak mengetahui demikian itu, tidak mengetahui kata dia dapat sempurnakan bacaan Fatihah sebelum imam rokok, maka tidak disunatkan dia menyempurnakan bacaan tasyahud. Gitu. Sekali lagi bukan itu sahaja, bahkan disunatkan bagi makmum. Sunat makmum sempurnakan bacaan tasyahud bila? Iaitu sunatnya bila dia tahu dia sempat baca rokok. Dia sempat baca Fatihah sebelum imam rokok. Sunat, bukan kata muafiq masbuk. Sunat makmum tadi menyempurnakan tasyahud awal. Adapun jikalau makmum tidak mengetahui demikian itu, tidak mengetahui dia habis tasyahud awal tu sebelum tu dia boleh habiskan Fatihah sebelum tu imam rukuk, maka tidak disunatkan dia menyempurnakan bacaan tasyahud awal. Tidak disunatkan.
Sunat tu, tuntutan sunat tu hilang. Lepas tu dia baca juga. Bahkan diharuskan sahaja bagi makmum. Harus je, tak ada masalah. Serta dimaafkan 3 rukun panjang pada rakaat seterusnya. Ini atas pandangan Aujah lah. Atas pandangan Syekh Romli tadi. Adapun Syekh Ibnu Hajar kata dia macam masbuk. Jadi dari sudut sunat kedok dia perhabis tasyahud. Bukan dari sudut muafiq ke masbuk. Sunat kedok. Okey, kena tengok. Kalau dia habiskan ni, dia habiskan bacaan tasyahud awal dan dia berdiri rakaat seterusnya, dia baca Fatihah sempat sebelum tu imam rokok, maka disunatkan dia habiskan, sempurnakan bacaan tasyahud awal. Jika sebaliknya, iaitu dia tidak tahu ataupun tidak ada zan yang menyebabkan boleh dia baca Fatihah habis sebelum tu imam rokok, maka tidak disunatkan lagi habiskan bacaan tasyahud awal. Kalau dia buat pun diharuskan, dan bila naik rakaat seterusnya dimaafkan 3 rukun yang panjang kalau dia tak habiskan Fatihah, sebagai orang muafiq atas pandangan Aujah, atas pandangan yang bukan Aujah, atas pandangan yang lain seperti Syekh Ibn Hajar, kata dia macam masbuk sahaja. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun makmum jikalau tidak sempat menyempurnakan bacaan surah. Tadi menyempurnakan bacaan tasyahud awal, ni surah pula, surah biasa, maka tidak disunatkan menyalahi imam. Ni surah biasa ni, bukan surah Fatihah. Ni surah biasa-biasa, bukan surah Fatihah. Maka tidak disunatkan menyalahi imam untuk menyempurnakan bacaannya. Contoh sembahyang sir lah. Sembahyang sir macam Fatihah, kita pun baca surah Qul huwallahu ahad. Tu imam pun Allahu akbar. Nak perhabis sampai Allah lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad ke, ataupun rukuk lalu. Maka dia kata tidak disunatkan menyalahi imam untuk menyempurnakan bacaannya. Bahkan dimakruhkan apabila tidak menyertai imam ketika rukuk demi menyempurnakan bacaan surah. Tu. Jadi kalau kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar lah, walaupun tak sempurna lagi surah tu. Yakni apabila dia tidak mengetahui bahawa dia boleh menyertai imam tatkala rukuk, maka tatkala itu dia sempurnakan juga surah, maka jadi makruh. Sedangkan dia tak tahu boleh dapat ke tak rukuk bersama untuk imam kalau dia sempurnakan bacaan surah tadi. Jadi dia dalam bab surah lah. Biasanya bab surah ni disunatkan baca bila mansir lah. Mansir tu Mansir tu kita tunggu tu imam. Kita lepas habis baca Fatihah duduk tunggu, daripada tunggu sunat baca surah. Kita pun baca surah wal asr, tiba-tiba Allahu akbar. Kita pun nak kata nak bagi perhabis ke tak? Kita kena tengok kalau kita tahu, kalau kita perhabis juga tak dapat rukuk sama dengan tu imam, maka makruh. Kalau dapat tak ada masalah lah. Kalau tak dapat makruh. Makruh tak datang lagi. Sebab tak tinggal 2 rukun bersama untuk imam ni. Baru satu. Baru masuk rukun yang pertama. Lepas dia i'tidal baru tinggal 1. Lepas tu dia on the way turun sujud baru tinggal 2. Kalau dia tetap diri, hak tu batal. Adapun jikalau makmum mengetahui dia mampu untuk datang rukuk bersama imam, dia nak sempurnakan juga bacaan surah, dan dia mampu untuk rukuk bersama untuk imam, jika dia sempurnakan bacaan surah, maka tidak makruh perbuatan menyempurnakan bacaan surah tersebut. Tak ada masalah lah, sempurnakanlah, tak makruh, tak ada masalah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, habis syarat yang ketiga sembahyang berjemaah. Ni syarat keempat pula. Dan keempat daripada 12. Ni kat tepi tu tak baca tu. Qauluhu, yang tulisan sengit tu. Qauluhu batal sembahyangnya. Dan jika memperbuat imam akan kunut, harus bagi makmum meninggal kunut. Ini kalau makmum, kalau imam buat. Kalau imam buat kunut, makmum tak mau buat kunut, boleh tak? Boleh. Dan sujud ia makmum dengan sengaja. Dia sujud lah. Dia tak mau buat, dia sujud. Boleh tak? Boleh. Dan menanti ia makmum akan imam di dalam sujud. Tu kerja kalau dia tak mau kunut. Tu imam nak kunut, dia tak mau kunut. Dan dia bila tak mau kunut, dia pun terus sujud lah. Boleh ke? Boleh. Dan dia menantilah tu imam situ. Jangan dia pergi duduk antara 2 sujud pula. Habis. Tu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat daripada 12. Dan keempat daripada 12 syarat berjemaah. Ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Dua rukun fi'li.
dua rukun fi'li kedua. Macam pelik dengan dua rukun fi'li. Yang ni rukun yang bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur dan ketiadaan dahulu habis. Itulah. Ketiadaan ketinggalan daripada imam, yakni ketiadaan ketinggalan oleh makmum daripada imam dengan dua rukun fi'li kedua-duanya. Lebih elok itu kedua-duanya. Dua rukun fi'li kedua-duanya. Ataupun kalau tak ada kedua pun tak apa, dah faham dah dua rukun fi'li. Kita nak bahas sekarang ni dua rukun fi'li tertinggal dengan tu imam, batas sembahyang. Apa dia punya tobik dia? Tengok nombor 2. Kata musannif dua rukun fi'li. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karya Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu taala, dan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, yakni dua rukun fi'li yang berturut-turut. Bukannya tak berturut-turut, kena turut-turut lah. Berturut-turut tertinggal daripada tu imam dua rukun fi'li. Contoh di kita masih berdiri, tu imam dah on the way sujud. Dua berturut-turut tu, iaitu rokok dengan i'tidah. Bukannya tinggal dua rukun fi'li tapi tak berturut. Macam mana? Contoh tu imam i'tidah, tu imam dah, kita masih qiyam, tu imam dah rokok. Lepas tu imam on the way i'tidah, kita pun rokok. Satu tinggal. Tu imam i'tidah dah, kita rokok. Lepas tu imam on the way sujud, kita pun baru i'tidah. Satu lagi. Tu tidak berturut-turut. Tu one gitu. Dia tak kira dua. Dia tidak kira dua tu sebagai batas. Tu dua yang tidak berturut-turut. Ni dua berturut-turut. Lepas tu dia tak ta'liq sini. Seperti rokok dan sujud sementara imam sudah duduk antara dua sujud. Seperti ketinggalan rokok dan sujud sementara imam sudah duduk antara dua sujud. Jadi bila imam sudah duduk antara dua sujud, dia tinggal berapa? Rokok dengan sujud. Ni kalau tu imam kalau makmum qiyam lah, masih qiyam. Jadi rokok dan sujud tu rokok dan sujud. Rukuk dan sujud. Kenapa tak buat rukuk dan i'tidah? Seperti rukuk dan sujud sementara imam sudah duduk antara dua sujud dan juga secara sempurna kedua-dua rukun tersebut. Iyalah. Tak syarat rukun panjang ni. Tak syarat rukun panjang ni. Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan imam pada rukuk sedangkan imam sudah sujud, ataupun meninggalkan imam pada sujud sedangkan imam sudah melakukan duduk antara dua sujud. Muskil ni. Yang ni dua rukun fi'li yang berturut-turut. Rukun yang bangsa tadi, ketinggalan daripada imam daripada dua rukun. Dua rukun fi'li yang berturut-turut seperti rukuk dan sujud sementara imam sudah duduk antara dua sujud. Imam duduk antara dua sujud. Imam ada dua rukun yang tidak sempurna secara sempurna kedua-dua rukun tersebut. Kena cek balik. Macam pelik rasa ekor lagi hilang. Macam pelik kena tengok lain. Awak rukuk dengan sujud. Ini tak syarat rukun panjang ni. Tengok balik tu, tanda takut lupa. Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan imam pada rukuk sedangkan imam sudah sujud. Mana ni? Ini makmum ni. Ataupun meninggal imam pada sujud sedangkan imam. Kenapa teruk kan ni? Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan imam pada rukuk sedangkan imam sudah sujud. Kelak. Astaghfirullahalazim. Mana aku ni? Mabuk ketum ni tulis ni. Mana satu imam satu makmum ni? Adapun Astaghfirullahalazim. Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan imam pada rukuk sedangkan
Hai, meninggalkan makmum tu. Meninggalkan makmum pada rukuk sedangkan imam sudah sujud. Tu tinggal satu, iaitu i'tidal. Ataupun meninggalkan imam lagi. Meninggalkan makmum pada sujud sedangkan imam sudah warna pelik ni. Meninggalkan imam pada sujud sedangkan imam sudah melakukan duduk antara dua sujud. Hei makmum ni, tidak berturut-turut kan? Dia dua. Okey, faham. Dia dua. Peluh ni makmum ni, bukan imam ni. Gila betul aku ni. Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan makmum, yakni makmum tertinggal pada rokok sedangkan imam sudah sujud. Okey, imam sudah sujud, makmum rokok, tinggal berapa? Satu, tidak. Lepas tu, ataupun meninggalkan imam pada sujud, meninggalkan makmum. Meninggalkan makmum pada sujud sedangkan imam sudah melakukan duduk antara dua sujud. Mana dia apa? Dia tinggal tu. Tinggal satu. Tinggal yang tidak berturut-turut. Satu hak tadi i'tidal. Satu hak tadi sujud. Apa nama tu? Tu imam dah duduk antara dua sujud. Mana dia tinggal? Dia tinggal dah satu rukun sujud. Lepas tu makmum tadi baru sujud. Okey, tinggal satu. Hak tadi tu tu imam sudah sujud. Tu imam sudah sujud sedangkan makmum tadi baru rokok, tertinggal satu i'tidal. Jadi tidak berturut-turut. Dia tinggal i'tidal dengan sujud. Dia kena berturut-turut. Contoh rokok dengan i'tidal. Sedang makmum masih berdiri qiyam, dia tertinggal rokok dan tertinggal i'tidal, dan on the way imam tadi on the way nak turun sujud. Tu baru dua berturut-turut, itu baru batal. Kalau satu gitu, hak tu tidak berturut-turut dan tidak batal. Cuma makruh lah. Makruh. Makruh tinggal satu fi'li, satu rukun fi'li bersama dengan tu imam. Rukun. Makruh. Cuma nombor satu tadi kena tengok. Macam pelik Kemudian, jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun. Tadi imam ni makmum pula. Makmum menyalahi, yakni makmum pergi dulu. Tadi, jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya. Tidak sempurna kedua-dua rukun tadi. Dengan sekira-kira, macam mana tak sempurna tu? Dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah oleh imam daripada rukun yang kedua. Tu. Jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya. Dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah oleh imam daripada rukun yang kedua, maka sesungguhnya tidak membatalkan sembahyang makmum. Jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-dua rukun, dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah oleh imam daripada rukun yang kedua, jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya, dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah oleh imam daripada rukun yang kedua, dengan sekiranya tidak membatalkan. Okey, gini. Jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya. Kalau sempurna macam tadi, contoh tu makmum qiyam, tu imam rokok, lepas tu i'tidal, tinggal satu yang sempurna. Lepas tu dia pun on the way turun sujud, maka tinggal i'tidal, satu rukuk, dua tu sempurna. Kalau tinggal dua rukun fi'li secara sempurna dengan berturut-turut, itu batal sembahyang makmum kalau tak niat mufaraqah. Sekarang ni kalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya, ini masih lagi ketinggalan makmum daripada imam. Ketinggalan makmum daripada imam. Imam pergi dulu, makmum masih stay ke bahagian posisi yang sebelumnya. Tapi dia tidak sempurna. Rukun yang kedua tu dia tidak sempurna pindah secara, dia tidak sempurna pindah daripada rukun kedua ke seterusnya. Contoh dia tu imam makmum berdiri qiyam. Lepas tu imam rokok. Lepas tu imam rokok, lepas tu i'tidal. Tinggal satu. Tinggal satu. Okey.
I'tidal tu rukun yang kedua, tapi dia tak sempat turun lagi. Dia tidak sempat turun. Dia panggil huwiyuhu fis sujud. Tunduk untuk turun ke sujud, tak sempat turun ke sujud, makmum sudah rokok. Makna dia masuk rukun yang kedua dalam keadaan tidak sempurna. Untuk dia, bila dia kira sempurna bila dia turun sujud, maka dia kira sempurna dua ketinggalan rukun fi'li. Ni kan masalahnya kalau makmum itu berdiri, imam tadi rokok, lepas tu imam tadi i'tidal, tinggal satu rukun fi'li yang sempurna. I'tidal tu rukun yang kedua, tapi dia belum lagi turun ke sujud, makmum sudah turun rukuk, maka hak tu tidak batal. Hak tu yang dimasukkan tu. Dia panggil ketinggalan menyalahi imam dengan dua rukun juga, tapi tidak sempurna kedua-duanya. Dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah oleh imam daripada rukun yang kedua. Tak pindah daripada rukun yang kedua. Yakni kalau i'tidal tu dia tak pindah ke sujud lagi lah, dia tidak on the way ke sujud lagi, maka tidak batal sembahyang makmum tadi. Dapat difahami daripada sini bahawa makmum jikalau memanjangkan i'tidal makmum dengan perkara yang tidak membatalkan sembahyangnya, dengan sebab memanjangkan i'tidal tersebut sehingga imam sujud dan duduk antara dua sujud, kemudian makmum mendapatinya dengan turun sujud sebelum imam sujud kali kedua. Tengok sekali lagi. Dapat difahami daripada sini bahawa makmum jikalau memanjangkan i'tidalnya dengan perkara yang tidak membatalkan sembahyangnya, yakni dia baca bacaan Fatihah yang tidak boleh membatalkan sembahyang dia waktu i'tidal. Dia baca Fatihah pula dah. Baca bacaan zikir dalam i'tidal hak panjang-panjang. Dan benda tersebut tidak membatalkan sembahyang dia pun, sebab bacaan tersebut dituntut. Itu ada dalam syarah kepada Muhyiddin Musalli Baba Qutaibah tu. Abu Qutaibah hafizahullah taala, dia nukil hadis yang mana bacaan i'tidal dia panjang. Ada. Dia i'tidal sehinggalah imam sujud dan duduk antara dua sujud. Kemudian makmum mendapati imam dengan turun sujud sebelum imam sujud yang kedua. Hak tu tak ketinggalan dua rukun lagi. Hak tu tak ketinggalan dua rukun fi'li secara berturut-turut dengan sempurna lagi tak. Sebab bila dia i'tidal, Tok Imam i'tidal, lepas tu Tok Imam turun sujud, dia masih baca bacaan i'tidal dia. Bila imam duduk antara dua sujud, tinggal satu rukun dah, dia masih lagi i'tidal. Keadaan lagi imam turun sujud kedua, dia pun sudah sujud. Maka itu tak ada masalah. Dia tidak ketinggalan dua rukun fi'li secara berturut-turut dan sempurna kedua-dua rukun fi'li tersebut. Maka itu pun tidak membatalkan sembahyang makmum. Hal ini kerana makmum pada ketika itu tidak tertinggal daripada imam sebanyak dua rukun fi'li yang sempurna. Tak kena? Faham? Habis. Tidak menjadi muskil pada masalah apa? Titik tindih. Jikalau imam lebih tu. Jikalau imam sujud kerana membaca ayat sajadah dan apa pula mampu ni? Dan mampu, betul lah. Jikalau imam sujud kerana membaca ayat sajadah. Ini dalam sembahyang lah. Dan mampu. Macam pelik. Mampu telah selesai sujud tilawah. Mampu selesai. Mampu selesai sujud tilawah, sedangkan makmum masih berdiri. Maka sesungguhnya sembahyang makmum tersebut batal meskipun tidak tertinggal daripada imam sebanyak dua rukun fi'li berturut-turut. Macam mana? Dan telah selesai. Tu mampu kok mana weh? Tidak menjadi muskil pada masalah jikalau imam sujud kerana membaca ayat sajadah dan telah selesai sujud tilawah, sedangkan makmum masih berdiri. Dia tak ikut sujud tilawah bersama tu imam. Dia kan sujud tilawah ni kena ikut tu imam. Kalau tak ikut tu imam batal. Begitu juga dengan sujud sajadah lah. Sujud sahwi tak ada. Sujud sahwi lain. Kalau masalah apa dia? Imam rokok, imam sujud untuk sujud tilawah. Sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Sebenarnya kena sujud tilawah. Sujud sajadah ni hasil daripada ambil pada surah As-Sajadah tu. Orang panggil sujud sajadah lah. Orang Melayu kita. Orang panggil sujud As-Sajadah. Sebenarnya sujud tilawah lah.
Okey, dia imam turun sujud tilawah, makmum masih stay. Okey, dan habis dah dia baca sujud tilawah, dia pun angkat semula kepala, qiyamlah. Makmum tak duduk, tak tunduk langsung. Maka lagu mana? Maka sesungguhnya sembahyang makmum tersebut batal, meskipun tidak tertinggal daripada imam sebanyak 2 rukun fi'li berturut-turut. Tak ada, satu je dia turun sujud. Lepas turun sujud tak kira satu lagi. Lepas dia naik baru kira satu rukun yang ditinggal, iaitu sujud sejadah tu. Kerana dia wajib ikut tu imam berturut-turut. Dan meskipun makmum baru sujud tilawah, kerana sujud tilawah tatkala ia terdapat di luar sembahyang, maka adalah perbuatan sujud tilawah itu seperti perbuatan yang asing. Kalau di luar sembahyang dia bukan kalau di luar sembahyang perbuatan sujud tu macam mana tadi? Mana tadi? Okay. Dan meskipun makmum baru sujud tilawah, kerana sujud tilawah tatkala ia terdapat di luar sembahyang, maka adalah perbuatan sujud tilawah itu seperti perbuatan yang asing, perbuatan yang bukan dalam sembahyang. Kalau dia perbuatan sujud tilawah ni berada di luar sembahyang, dia bukan macam sembahyang, dia kira luar sembahyang lah. Tapi kalau sujud tilawah berada dalam sembahyang, maka dia sebahagian daripada sembahyang. Kalau sujud tilawah berada di luar sembahyang, maka dia tidak dikirakan sujud tilawah tu sebagai sembahyang. Kalau sujud tilawah berada dalam sembahyang, maka dia dikira sebagai sebahagian daripada sembahyang. Maka kena turut tu imam tu. Kena turut tu imam. Maka menjadi keji apabila menyalahi imam pada sujud tilawah, seperti mana dibahaskan pada masalah sujud tilawah dulu. Kita bahas sujud tilawah dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu. Jadi meskipun tidak lebih daripada 2 rukun fi'li, dia tetap membatalkan. Kerana apa? Kerana dia menyalahi tu imam, dengan makna dia tak buat sujud tilawah, sedangkan imam buat sujud tilawah. Meskipun tidak melebihi daripada 2 rukun fi'li ataupun 2 rukun fi'li, maka tetap batal kerana keji pada menyalahi tu imam yang tidak sujud sahwi oleh makmum, sedangkan imam yang tidak sujud tilawah oleh makmum, sedangkan imam melakukannya. Itu peluh juga ini. Habis. Yakni rukun bangsa perbuatan. Rukun fi'li ni rukun, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Yakni rukun bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur. Qaid itu. Rukun bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur. Oi panjang oi topik ketiadaan uzur. Panjang gila babi tu. Pukul 10.30 tu kita baca hari Rabu pula, insya-Allah taala. Panjang tu. Panjang gila. Jadi kita confirm balik tu nombor 1 tadi tu. Macam pelik ataupun kita yang tak faham. Wallahu taala alam. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.